Baik, Dan Nurul. ya. Perasan tak awak besarkan anak awak, dia tak sama macam kita dulu. Keadaan sekarang sebelum zaman 90-an tu dengan zaman sekarang dia tak sama. Sekarang ni kalau kita buat apa-apa kita akan macam adalah kita akan macam kalau dulu saya buat ni habis mak kejar. Tapi kalau anak-anak sekarang kita buat perkara yang sama, outcome dia tak sama. Betul. Dulu kita takut, sekarang diorang tak takut. Betul. Dan mungkin keadaan persekitaran yang Betul. menjadikan segalanya berubah. Zaman kita dulu mana ada teknologi, Helena. Betul. Kita bebas bermain dengan kawan-kawan. Dan mungkin juga kes jenayah tak berleluasa seperti zaman sekarang. Betul. Itu juga menambah kebimbangan. Dan ibu bapa dulu pun mungkin ada waktu bersama dengan keluarga. Tak macam kita yang sibuk bekerja. Betul. Walaupun di rumah masih lagi bekerja nak tambahkan pendapatan. Ekoran keadaan ekonomi yang agak terbeban ketika ini. Ini merupakan antara faktor kenapa pertumbuhan dan cara pembesaran anak ni agak berbeza. Dan hari ini kita nak bawakan satu topik yang begitu menarik sekali, iaitu mengenai kebimbangan ibu bapa di kala era digital ini. Dan pastinya kita bersama dengan tetamu di studio adalah merupakan pegawai psikologi daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, iaitu LPPKN, Puan Rasidah Sulaiman. Selamat datang Puan, apa khabar? Okey Puan, berbalik kepada apa yang kita katakan sebentar tadi, zaman dahulu nak besarkan anak dengan zaman sekarang, saya yakin boleh dikatakan hampir 90% banyak perubahannya. Dan selain daripada kita nak meletakkan perubahan zaman yang menyebabkan tak relevan lagi untuk membesarkan anak seperti zaman terdahulu, apakah lagi faktor yang menyatakan bahawa ianya adalah tidak relevan? Mungkin Puan boleh jelaskan. Baik. Assalamualaikum dan salam kekeluargaan. Pertamanya, terima kasih kepada penerbit rancangan Apa Khabar Malaysia di atas jemputan pada LPPKN lah untuk mengupas tajuk yang saya kira sangat hebat, iaitu dilema ibu bapa era digital. Baik, sebenarnya ibu bapa sememangnya ibu bapa ni bertanggungjawab untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, tidak kiralah mereka ni bekerja ataupun sebaliknya, kerana ia adalah salah satu cara untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Baik, ini juga sangat berkait rapat dengan matlamat keibubapaan itu sendiri, iaitu membimbing anak-anak ke arah pencapaian potensi mereka sebagai insan yang bertanggungjawab, berdikari, produktif, dan yang paling penting adalah berakhlak mulia. Kita tidak nafikan cabaran ibu bapa dahulu dan hari ini jauh beza. Kalau dulu kita sebagai ibu bapa sangat risaukan anak-anak ni bermain di dalam parit kan, panjat pokok yang ada sarang tebuan kan, kemudian berlari-lari daripada kampung A pergi ke kampung B kan. Tetapi hari ini amat berbeza. Anak-anak kita ni ada di rumah, tetapi sebenarnya mereka masih terdedah dengan risiko yang tidak diingini. Jadi kita sebagai ibu bapa ini perlu peka dengan cara untuk memberikan tunjuk ajar kepada anak-anak ini, khasnya tingkah laku yang baik dan juga tingkah laku yang tidak baik. Jadi justru itu perhatian dan kasih sayang ini haruslah diberikan mengikut peringkat usia masing-masing. Jadi di sini saya ingin kongsikan Rasulullah SAW menggunakan pendekatan 4 fasa pendidikan anak-anak yang saya kira boleh dijadikan panduan kita sebagai ibu lah. Okey, fasa yang pertama adalah ketika umur anak-anak ini 0 hingga 6 tahun, seperti yang ada di dalam kandungan tu kan. Jadi pada fasa ini Rasulullah SAW menyuruh kita supaya lebih banyak memanjakan, kemudian membelai, mengasihi dan juga menyayangi anak ini dengan penuh kasih sayang. Dilayan seperti raja. Tidak kira sama ada anak tu anak sulung, anak kedua ataupun anak ketiga ataupun anak kembar. Dan perbanyakkan bermain, bergurau senda dengan anak-anak inilah. Dan kesannya apabila kita menerapkan nilai-nilai yang seperti saya katakan tadi, adalah anak-anak ini akan lebih berasa tenang, gembira, seronok. Kerana apa? Kerana ibu bapa mereka
ada bersama mereka. Dan fasa yang kedua adalah ketika anak-anak ini berumur 7 hingga 14 tahun. Baik, pada tahap ini kita sudah mula sebenarnya perlu menitik beratkan tentang perkembangan sosial anak-anak itu. Bagaimana kita nak menerapkan perkembangan sosial anak-anak itu adalah yang pertama melalui penerapan nilai-nilai murni. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Okey, disiplin dan juga tanggungjawab. Di sini saya nak kongsikan sebenarnya mengapa disiplin itu sangat penting kita terapkan pada fasa ini kerana disiplin akan membantu anak-anak ini lebih bertanggungjawab terhadap pilihan dan tindakannya serta bagaimana dia nak membuat keputusan yang bijak tanpa maksudnya tindakan yang tidak mencederakan emosi ibu dan juga emosi dirinya. Kemudian memberi panduan kepada anak ini untuk bagaimana dia bergaul dengan rakan-rakan dia. Saya kira kat sini kalau dah 14 tahun tu mungkin dia dah ada kawan-kawan yang dia suka, kan. Kemudian yang kedua adalah memberi kemahiran dan pengetahuan bagaimana nak menyelesaikan permasalahan kanak-kanak remaja ni. Dan yang seterusnya adalah memahami bahawa dalam pergaulan kita ni ada had dia, had tingkah laku. Okey. Dan pada fasa ini juga sangat penting seperti hadis Abu Daud mengatakan bahawa perintahkanlah anak-anak kamu menunaikan solat pada ketika ia berumur 7 tahun dan pukullah ia sekiranya tidak menunaikan solat ketika berumur 10 tahun dan pisahkan mereka antara anak lelaki dan juga perempuan. Baik, saya sambung sedikit untuk kesannya sekiranya kita menanamkan nilai-nilai yang saya sebut pada fasa yang kedua tadi akan membantu anak-anak ini untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Sebab itu penting sangat pada fasa ini kita programkan sasiah dan akhlak anak-anak kita tadi. Baik, fasa yang ketiga perempuan adalah ketika anak-anak ini berumur 15 hingga 21 tahun. Baik, fasa ini sangat penting di mana ibu bapa perlu memberi perhatian serius kerana pada ketika ini anak-anak remaja kita ini mempamerkan sikap memberontak dia. Jadi kita ni sebagai ibu bapa sebenarnya perlu tahu mengapa mereka memberontak. Sebenarnya anak-anak remaja ini, sebab saya biasa buat kaunseling sosial dengan kanak-kanak remaja, sebenarnya kanak-kanak ni memberontak dia sebenarnya adalah untuk cuba menyatakan pendapat dia dan cuba nak memahami sifat orang lain dan cuba untuk memahami permasalahan dengan melihat kebenaran dan juga kesalahan. Jadi pada fasa ini kita ibu bapa seharusnya menjadi pendengar yang baik pada anak-anak kita ni ataupun menjadi rakan dah dan kita ni kalau bolehlah menjadi ibu bapa ni selalu bertanya dengan anak-anak apa yang anak-anak kita lakukan, bila dia berkelakuan seperti itu dan dengan siapa kanak-kanak ini bergaul ataupun berkawan. Jadi kesannya sekiranya kita mengamalkan nilai yang kita sebutkan pada fasa ketiga tadi, insya-Allah anak-anak ini akan menjadikan kita ibu bapa sebagai orang yang pertama kalau dia ada masalah kalau dia nak berkongsi sesuatu, jadi dia tidak mencari sumber-sumber maklumat daripada lain. Jadi ibu bapa perempuan pengacara berdua termasuklah saya, jadilah kita ni orang yang pertama menjadi telinga mata telinga kepada anak-anak kita yang kita maknanya sayangi tadi. Bukanlah hanya kita tunggu anak bercakap dengan kita, sometimes ada waktunya kita perlu bertanya untuk memahami dan menyelami emosi mereka. Tetapi puan, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan kupasan yang lebih menarik. Okey, kalau tadi Puan Rasidah ada berkongsikan mengenai fasa pembesaran anak daripada fasa 1, 2, 3 dan kita nak masuk ke fasa keempat iaitu fasa yang paling kritikal Puan dan Puan mungkin boleh kongsikan. Baik, fasa yang keempat adalah ketika umur anak ini berumur 21 tahun ke atas. Baik, sebenarnya pada fasa ini adalah masa untuk ibu bapa memberikan sepenuh kepercayaan kepada anak-anak dengan memberi
kebebasan untuk mereka membuat keputusan. Namun kita sebagai ibu bapa masih perlu memberi perhatian dengan cara apa? Dengan memberi nasihat dan memberikan doa yang baiklah untuk anak-anak. Kerana pada umur 21 tahun ini bermulalah pengembaraan individu itu sebagai manusia untuk memulakan hidup dia. Mungkin dah ada pasangan, jadi insya-Allah sekiranya semua ibu bapa mengamalkan daripada fasa pertama tadi hinggalah fasa yang keempat tadi, kehidupan kita dapat dilalui dengan sejahtera dan gembiralah. Cuma apa yang saya nak ingin pesankan di sini adalah kita sebagai ibu bapa jangan mudah putus asa, jangan banyak mengeluh. Contoh kalau katalah, sebab kadang-kadang anak kita ni sebenarnya dia tidak dilahirkan untuk terus menjadi baik ataupun dia tidak dilahirkan terus berakhlak mulia. Jadi kitalah ibu bapa yang perlu membimbing mereka sehinggalah selagi sampai ada kita ni bernyawa. Sebab kita lihat di sini ada pakar pendidikan kanak-kanak mengatakan nasihat yang diucapkan sebanyak 200 kali terhadap kanak-kanak mampu membentuk tingkah laku yang baik seperti yang ibu bapa inginkan. Sentiasalah berusaha mencipta bonding bersama keluarga, wujudkan sedikit rasa cemburu, jealous. Contoh dia bila anak-anak kita ni rapat dengan rakan-rakan yang lain. Jealous tu bukannya kita cemburukan apa ni, supaya kita ni sebagai ibu bapa kita lebih memperbaiki, lebih tahu apa sebenarnya yang berlaku pada anak-anak kita ni. Sebab tadi kita dah tahu kan, dia dekat luar pun kita kena ambil tahu, dia dalam rumah kita, depan mata kita pun kita perlu ambil perhatian dan ambil tahu. Dan kalau saya nak ringkaskan di sini, gunakan pengaruh hati. H ni H ni maksud dia hormat. Maksudnya kita sebagai ibu kita pun perlu hormat apa hak-hak dan kehendak seorang anak tu. Jadi anak tu pun dia kalau dalam perhubungan komunikasi yang terapeutik tu, dia pun perlu menghormati hak ibu bapa lah. Kemudian A adalah ambil berat. Tadi yang saya kata perlu tanya dengan siapa dia keluar, bagaimana, apa yang dia rasa. Dan yang ketiga adalah T. T ni bermaksud dia tunjuk. Tunjuk ni maksudnya kita ni sebagai ibu bapa adalah orang yang paling dekat pada anak-anak untuk memberi contoh dan memberi teladan kepada anak-anak tadi. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas ni sebenarnya kita boleh terjemahkan melalui kadang-kadang melalui kata-kata kita. Contoh kalau kita nak menghantar anak kita ke sekolah, biasanya apa kata-kata pertama yang kita berikan kepada anak kita? Belajar elok-elok, jaga diri baik. Okey, kita sambung lagi ayat tu. Okey, nama anak contohlah kata nama Husna kan. Okey, baik Husna, anak yang baik. Okey, ibu hantar anak Husna ni pergi ke sekolah kerana Allah SWT. Kerana ibu itu adalah tanggungjawab ibu, kerana itu adalah amanah daripada Allah SWT. Itu dia. Dan kita pun masa tak begitu mengizinkan. Yang paling penting jangan pilih kasih di antara anak. Dan kita nak bercakap mengenai kempen kasih daripada LPPKN ini. Puan ni mungkin Puan boleh sentuhkan. Baik, kasih ni sudah tentulah sebenarnya sifat kasih ni adalah dia sangat berkait rapat dengan kasih sayang. K sebenarnya kasih sayang. Okey, A itu adalah akhlak. Tadi kita dah bincangkan kan secara panjang di masa awal tadi kan. Kemudian S adalah sihat dan selamat. I ilmu. Dan bila dah lengkap ketiga-tiga ni, maka dia akan mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan juga institusi keluarga kita lah. Sebab tu kita sebenarnya sekarang ni mempromosikan bahawa keluarga adalah jiwa negara. Okey. Dan selain itu kita nak tahu juga kalau LPPKN ada program-program keibubapaan yang boleh diturut serta oleh ibu bapa untuk lebih memahami cabaran dan ilmu parenting itu sendiri.
Baik, sebenarnya macam saya beritahu tadi, sebenarnya keibubapaan ni adalah satu proses. Jadi adalah satu proses kita nak membangunkan tabiat seseorang tu perlu kepada 3 komponen. Iaitu komponen yang pertama adalah keinginan kita. Yang kedua adalah pengetahuan. Jadi yang ketiga adalah kemahiran. Jadi untuk memperkasakan ketiga-tiga komponen ini untuk membentuk tabiat keluarga yang sejahtera, di LPPKN kita ada banyak mengadakan kursus-kursus latihan dan pendidikan keibubapaan seperti ilmu keluarga aid kerja, program pendidikan keselamatan dan anak, pengurusan kewangan, keibubapaan digital dan juga kalau untuk kaunseling keluarga juga ada disediakan. Maksudnya di LPPKN ni contoh dia sebab kita ada pusat remaja Cafe 18. Jadi bila ibu bapa datang buat sesi kaunseling keluarga macam ni bersama ibu dan bapa, kita akan jemput juga anak-anak yang telah menjalani sesi kaunseling sosial di pusat remaja Cafe 18 untuk hadir sama supaya komunikasi dan penyampaian itu dapat dibersamakan maksudnya supaya tidak ada tidak ada berlaku ketidakfungsian lah dalam komunikasi keluarga itu. Itu dia. Dan Puan nak menyentuh mengenai segi pembangunan modal insan khasnya kepada anak-anak zaman sekarang, di mana lihat cabaran ibu bapa ketika ini dilihat begitu sangat ketat sekali nak mengejar keadaan kewangan, ekonomi dalam masa sama, nak membina sasiah diri anak. Dan mungkin Puan boleh kongsikan secara langsung ataupun secara sedikit sebanyak tips kepada ibu bapa di luar sana dalam menyeimbangkan kehidupan ini supaya anak mereka tidak terjumus dalam kancah yang tidak diingini, khasnya hanyut dalam bahaya dalam media sosial dan juga teknologi ketika ini. Baik, sebenarnya kita tak boleh nafikan kepentingan media sosial ni pada anak-anak remaja kan, kerana anak-anak ini dia nak belajar pun dia perlukan pengetahuan daripada sumber internet, kerana daripada internet dia dapat maklumat dengan cepat tapi kita tidak boleh melupakan peranan kita sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak tentang supaya anak-anak ni dapat memanfaatkan internet dengan bijak. Perkara yang pertama adalah kita tidak boleh lari, iaitu perlu memberi penerangan dan kefahaman tentang internet ni. Contohnya kita tidak boleh berkongsi maklumat peribadi kita, tidak boleh berkongsi tidak boleh membuka aurat ataupun ketika bergaul dengan rakan-rakan. Kemudian beritahu juga dengan anak ni sekiranya apa benda yang kita masukkan, contoh gambar dalam media sosial itu akan kekal di laman sosial. Kemudian kita perlu juga menyekat laman-laman web yang tidak yang agak mengundang bahaya lah. Yang mengundang bahaya itu. Dan pada saya tidak salah juga untuk kita sebagai ibu bapa ini cuba bantu anak-anak, bimbing anak-anak ni cari aplikasi internet yang pembelajaran yang menarik lah. Maksudnya kita sentiasa ada dengan anak-anak ni ketika dia melayari internet. Itu dia. Maknanya kita tak boleh nak sekat sepenuhnya, tetapi kita perlu mendidik mereka tentang haid dan bahayanya teknologi itu sekiranya tidak digunakan dengan betul. Pemantauan rapat itu penting. Baiklah, itu saja yang dapat kita kongsikan tentang dilema ibu bapa era digital. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Rasidah Sulaiman, Pegawai Psikologi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN kerana kesudian berkongsi ilmu tentang dilema ibu bapa dan ilmu keibubapaan ini. Dan sekian saja dalam Apa Khabar Malaysia. Sebenarnya ilmu keibubapaan ini memang tak habis, Selina, melalui pengalaman kita juga, dan diharapkan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda di luar sana. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat berhujung minggu. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.